Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Luar Negeri Datuk Timbalannya untuk menjawab. Assalamualaikum 20 dan minit. salam sejahtera. Datuk Pengerusi, saya akan cuba untuk menjawab 15 peserta ahli-ahli yang berhormat yang mana mereka membangkitkan pelbagai isu dan ada juga beberapa isu yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat. Dan kalau saya tidak mampu memberi penjelasan sepenuhnya pada pendengaran ini, insya-Allah ianya akan diberikan secara bertulis. Pertamanya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada Yang Berhormat Padan Rengas, walaupun tak ada di sini, beliau telah memberikan pandangan dan saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini, benar kata beliau bahawa hubungan kita dengan Singapura amat penting dan oleh itu kita mesti menganggap Singapura sebagai rakan kita. Inilah secara umumnya dasar luar negara Malaysia, bukan sahaja dengan Singapura, Indonesia ataupun hubungan dua hala, ianya secara umumnya ialah untuk mempunyai hubungan yang baik. Dengan Singapura, saya dapat laporkan di sini bahawa setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat lawatan resmi ke Indonesia beberapa minggu yang lalu, kita Perdana Menteri akan membuat juga lawatan ke Singapura dalam masa yang amat terdekat ini, dalam bukan saja beberapa bulan tapi 1-2 minggu ini, dan ianya akan merupakan lawatan luar negara resmi kedua Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berkaitan juga bukan saja hubungan biasa baik dengan Singapura tetapi pembukaan laluan perjalanan antara rakyat kedua-dua negara ataupun yang dipanggil VTL. Berkaitan dengan Yang Berhormat Pulai, iaitu peranan IDFR dan latihan kepada pegawai-pegawai kedutaan kita, saya juga menganggap ini suatu pandangan cadangan yang baik. IDFR mengadakan pelbagai kursus kepada pegawai-pegawai, termasuklah juga sebagaimana YB Sepang sebut tadi, dari segi kemampuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain, bahasa Perancis, bahasa Arab dan sebagainya. Dan oleh itu tidaklah merupakan suatu masalah kepada pegawai-pegawai kita yang berkhidmat di negara-negara asing dengan bahasa-bahasa asing itu. Walaupun demikian, untuk Yang Berhormat Sepang saya ingin sebutkan bahawa pendirian kita ialah bahawa menteri-menteri perwakilan kita di luar negara boleh memilih untuk berucap dalam bahasa sama ada Inggeris, Perancis, Arab ataupun bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia kita. Ianya adalah suatu keputusan yang baik oleh Menteri KASA untuk dengan berani dan bangga berucap dalam bahasa negara kita di persidangan COP26 yang besar itu. Tentang Yang Berhormat Pulai, sekali lagi kita menyambut baik tentang sokongan beliau, perlunya duta-duta kita daripada kalangan ahli-ahli politik dan juga ahli-ahli parlimen. Dan beliau menyebutkan tadi betapa pentingnya hubungan kita dengan negara-negara tertentu, Republik Rakyat Cina, Asia Timur, India, Timur Tengah dan sebagainya. Tetapi merujuk kepada apa yang juga disebutkan tentang duta khas yang berkait dengan Asia Timur ataupun Timur Jauh, Far East ataupun Timur Tengah, jawatan-jawatan ini secara sebenarnya ialah jawatan-jawatan utusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Special Envoy dengan izin of the Prime Minister. Oleh itu tugas mereka, laporan mereka, pejabat mereka adalah di bawah kelolaan Jabatan Perdana Menteri. Oleh itu tidak sesuailah untuk saya memberi. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih sahabat saya daripada Badan Tun Razak. Terima kasih di atas, saya juga telah mengambil bahagian ketika Yang Berhormat Sepang membuat perbahasan. Soalan saya adalah, apakah emolument yang diberikan kepada tugas khas Asia Selatan Tan Sri Vignesh Suren, berapakah gaji beliau serta emolument dan sebagainya? Terima kasih Jelutong. Jawapannya sama, Tan Sri Pengerusi, itu adalah akan sesuainya dijawab sama ada secara lisan atau bertulis oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Cuma saya minta, ada ura-ura mengatakan bahawa ianya adalah lebih kurang 50,000. Adakah Yang Berhormat boleh mengesahkan? Ianya tak ada dalam pengetahuan saya secara resminya, Datuk Tan Sri Pengerusi. Terima kasih. Okay.
Berkaitan dengan soalan dan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai berkenaan dengan Afghanistan, sekali lagi sebagaimana kita laporkan dalam pelbagai jawapan dalam Dewan Yang Mulia ini, kita mempunyai hubungan dan tujuan untuk memastikan bahawa negara Afghanistan itu dapat dibangunkan semula dalam konteks sebuah negara yang mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, hak asasi wanita dan sebagainya. Malaysia juga sebagaimana yang dicadangkan oleh Kuala Krai akan cuba memberi bantuan dari segi kemanusiaannya dan dari segi infrastrukturnya seperti lapangan terbang dan sebagainya. Begitu juga Kuala Krai menyebut tentang Israel, kita beberapa kali telah menyebutkan bahawa kita tidak mengiktiraf Israel dan kita menganggap bahawa perjuangan kita ialah untuk memastikan terbinanya sebuah negara yang bernama Palestin di Timur Tengah itu. Dan saya setuju bahawa kita sedang dan akan terus menjalankan usaha ini bersama-sama dengan OIC. Soalan daripada Terima kasih. yang Timbalan Menteri Berhormat atas Bukit Bendera respon. ialah berkaitan berbagai perkara tentang banyaknya malawakil, sama ada kita perlu buat kajian semula tentang jawatan-jawatan dan malawakil di negara. Kajian, pemerhatian senantiasa berjalan, iaitu kita kadang-kadang menutup kedutaan, memindahkan kedutaan ataupun menggunakan satu kedutaan dan ditauliahkan kepada lebih daripada satu negara. Ini dengan izin is an ongoing process. Sekali lagi ditanya tentang duta khas, saya jawab sama. Orang-orang ini adalah utusan-utusan khas Perdana Menteri. Berkaitan dengan AUKUS, kita telah sebutkan bahawa dalam hal ini kita telah pun membuat kenyataan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Luar dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan mengulangi pendirian kita bahawa kita inginkan rantau ASEAN ini menjadi sebuah rantau yang bebas, yang neutral, yang bebas daripada senjata nuklear. Sedikit saja ya. Saya nak confirmation, adakah Pasir Salak telah dilantik sebagai duta besar di Indonesia? Terima kasih. Sebagaimana juga menjadi amalan kita dalam bidang diplomasi, lantikan duta ini adalah suatu perkara yang perlu melalui proses yang agak besar dan panjang. Ianya perlu dibuat keputusan dalam negara kita sehinggalah peringkat tertinggi dalam negara kita. Ianya perlulah dimaklumkan kepada negara yang kita hantar orang-orang ini dan perlu mendapat persetujuan daripada negara yang hendak kita tempatkan itu. Setelah proses itu selesai di peringkat negara yang hendak diletakkan, akan datang balik maklumat itu kepada negara kita. Kita akan ada pula proses di mana akhirnya watikah diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sebelum Maksudnya semua ini selesai, kita tidak boleh memberi apa-apa maklumat untuk menghormati prinsip diplomasi yang diamalkan oleh semua negara di seluruh dunia. Maksudnya negara kita telah menghantar nama Pasir Salak kepada Indonesia untuk di apa ni? Ini Yang Berhormat Seri maklum, ini sebahagian daripada perkara yang tidak boleh diumumkan sehingga ianya sampai kepada tahap yang terakhir. Tapi nak buat kesimpulan, nak buat analisa dan sebagainya itu terpulang dan kita tidak akan terlibat atau memberikan apa-apa respons yang rasmi kepada pandangan ataupun Sahabat saya dari Badatul Razak, maksudnya kita sudah ada maklum balas daripada negara-negara Asia Selatan, mereka sanggup menerima Tan Sri Vigneswaran sebagai duta khas. Itu ialah sekali lagi utusan khas Yang Amat Perdana Menteri yang mana proses pelantikannya berbeza dengan duta yang ditanya oleh kawan saya tadi. Berkaitan dengan peranan ahli kita sebagai ahli yang Bukit Bendera, hak asasi, ratifikasi dan sebagainya, proses ini sedang berjalan. Beberapa konvensyen-konvensyen yang berkaitan sedang sebagaimana dalam proses ratifikasi. Begitu juga soalan yang baik daripada Bukit Bendera tentang pendirian dan rancangan kita health diplomasi, digital diplomasi. Ini semuanya ada dalam kertas dasar baru yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk Kementerian Luar Negeri pada awal bulan Disember yang akan datang ini. Yang Berhormat Sik berkaitan penjelasan Timbalan Menteri. Ya. Bukit Bendera tanya Ya. tentang tadi ada sebut bahawa sedang diadakan kajian dasar-dasar dan sebagainya. Ya. Dan soalan saya
ialah sama ada kerajaan akan melihat semula terhadap keperluan security semasa, bukan sahaja untuk digital diplomasi, health diplomasi dan sebagainya, tetapi integrated, iaitu melihat dia menjangkaui dasar luar sebagai satu top-down approach seperti apa yang dilaksanakan oleh United Kingdom dengan satu integrated document melangkumi security, pertahanan, alam sekitar, health diplomasi dan sebagainya. Adakah dokumen yang akan dilancarkan Perdana Menteri pada bulan 12 ini menjurus ke arah itu? Itu soalan saya. Dengan Yang Berhormat Bukit Bendera itu akan kita beri pertimbangan. Begitu jugalah berkaitan dengan Kuala Langat yang mengaitkan tentang COP26 Tan Sri Pengerusi. Bahawa kita mesti mengambil pendirian dan pendekatan kepentingan utama negara kita daripada kita hanya terpengaruh dengan apa yang ditekankan ataupun apa yang dihendaki oleh negara-negara yang lain. Itu juga kita beri perhatian walaupun kita ada komitmen kita Yang Berhormat Kuala Langat dalam konvensyen-konvensyen antarabangsa berkaitan dengan iklim dan alam sekitar ini. Yang Berhormat Sheikh, Laut Cina Selatan, apakah pendirian kita selepas Amerika Syarikat mengeluarkan kenyataan dan China mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan saya fikir penggunaan kapal-kapal di oleh negara China dan sebagainya. Secara umumnya sekali lagi kita akan mempertahankan laut kita menurut dasar undang-undang antarabangsa, Konvensyen Laut 1982, dan inilah pendirian kita bersama-sama dengan negara-negara ASEAN. Berkenaan dengan kerugian hasil perikanan misalnya, itu saya rasa Kementerian Pertanian MAFI akan lebih berkemampuan untuk memberikan maklumat. Berkaitan dengan Sekretariat OIC, isu Rohingya dan sebagainya, kita telah sekali lagi sebut tadi komitmen kita kepada OIC untuk menjadi salah satu saluran untuk isu-isu antarabangsa seperti Rohingya dan juga Afghanistan. Berkaitan dengan Pulau Batu Putih, kerajaan kabinet telah mewujudkan suatu pasukan khas untuk mengkaji sekali lagi isu ini dan ianya di bawah Kementerian Undang-Undang ataupun Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Berkaitan dengan Special Envoy Myanmar, kita menyambut baik pelantikan baru Special Envoy untuk Myanmar, bangsa-bangsa bersatu ini daripada Singapura, dan kita juga dapat memaklumkan bahawa OIC juga mempunyai special envoy untuk Myanmar yang mana kita juga memberi sokongan dan kerjasama. Soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Kedah berkaitan dengan ekspor kelapa sawit kita ke Eropah, kita mempunyai pendekatan yang sebagaimana disebutkan tadi, kita mengekalkan hubungan kita dengan negara-negara ini dan kedutaan dan duta-duta kita aktif terlibat untuk memastikan bahawa isu kelapa sawit ini kita pertahankan. Kita malah terlibat dalam suatu urusan antarabangsa untuk pastikan bahawa isu diskriminasi terhadap kelapa sawit ini dibawa kepada peringkat mahkamah antarabangsa supaya hak kita untuk menjual, mengeksport kelapa sawit itu tidak dihalang. Berkaitan dengan diplomat, kita perlu hubungan baik di Eropah ini, sebagaimana yang saya dapat maklumat, begitulah usaha kita. Berkaitan dengan Kuala Langat, saya telah sebutkan tadi, perlunya kita agresif, saya setuju. Video hutan kita, saya akan maklumkan kepada pegawai kita, mungkin ini telah pun dilakukan tetapi ini suatu cadangan yang baik dan kita perlu kedutaan kita mempunyai pegawai-pegawai yang senantiasa mempertahankan kepentingan negara dan hak kita sebagai negara di mata dunia. Kalabakan membaikkan isu Sabah oleh Filipina, ini saya pun telah sebut beberapa kali bahawa Malaysia kekal dengan pendirian tidak mengiktiraf apa-apa tuntutan kepada mana-mana wilayah kita, khususnya dalam kes ini wilayah Sabah. Laut Cina Selatan dan sebagainya, pendirian kita ialah bahawa sebagaimana saya sebutkan tadi, kita
UNCLOS 1982 menjadi pegangan kita. Begitu juga kita bekerja melalui ASEAN dan mempunyai usaha-usaha untuk supaya ada yang dipanggil COC, Code of Conduct, antara ASEAN dan negara-negara penuntut kepada Laut Cina Selatan itu, supaya ianya dapat diuruskan dengan cara diplomasi yang aman. Berkaitan dengan ibu kota baru di Kalimantan Timur untuk Indonesia, betul yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam lawatan resmi ke Jakarta dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Jokowi telah membangkitkan isu ini, dan maklumat yang kita terima ialah bahawa Presiden Indonesia itu menyambut baik cadangan Perdana Menteri kita untuk memberi sokongan dan juga bekerjasama membangunkan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Berkaitan dengan pendatang asing di Sabah dan sebagainya, ini sebagaimana juga dalam kes-kes yang ada juga dalam perbahasan kita petang ini, adalah sebenarnya di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan kita tahu bahawa Kementerian Dalam Negeri sedang senantiasa mengambil isu ini dalam usaha-usaha kita untuk memastikan bahawa pendatang asing ini dapat kita pulangkan ke negara asal mereka. Yang berhormat Dungun, sebahagiannya berkaitan pencerobohan ruang udara oleh China, tujuan ketenteraan Malaysia sebagaimana telah kita laporkan oleh Menteri Luar pada ketika itu dan oleh juga Menteri Pertahanan pada ketika itu telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan bantahan, dan Duta China di Kuala Lumpur juga telah dipanggil ke Kementerian Luar Negeri untuk diberikan maklumat bantahan kita terhadap tindakan itu. Berkaitan dengan Jerebu, saya ada maklumat yang mengatakan bahawa pada Oktober yang 21-22 Oktober yang lalu telah diadakan persidangan peringkat Menteri ASEAN ke-16 berkaitan dengan alam sekitar, 16th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment, dan juga 16th Meeting of the Conference of Parties to ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Maknanya ada perbincangan dan pendekatan kita sebagaimana dalam banyak isu-isu yang lain dalam konteks ASEAN ini ialah dengan menggunakan platform ASEAN untuk menyelesaikan masalah bersama kita. Berkaitan dengan pemerdagangan manusia, sekali lagi ini adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri mempertahankan pendirian kita dan menganggap bahawa laporan yang digunakan oleh Amerika Syarikat itu tidaklah tepat, dan oleh itu kita dari satu sudut membantah keputusan yang dibuat oleh Amerika Syarikat untuk meletakkan kita di tier yang ketiga itu. Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih. Saya tanya ialah berkait dengan bagaimana nak menaikkan semula imej negara yang teruk rosak dari laporan, walaupun tidak betul, tapi pohon penjelasan bagaimana cara untuk menaikkan semula imej yang rosak itu. Sila. Terima kasih. Ya, itu akan kita lakukan dengan urusan diplomasi kita dengan Amerika Syarikat, tetapi juga kita perlu ikhlas bahawa ini melibatkan bukan sahaja Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri, tetapi juga Kementerian Sumber Manusia untuk menjelaskan apakah sebenarnya keadaan dan kedudukan pekerja-pekerja di ladang, estet dan sebagainya. Daripada Sepang, saya telah bayangkan tadi bahawa pegawai-pegawai kita penguasaan bahasa baik, ucapan menteri di Glasgow dalam bahasa Melayu kita anggap suatu keputusan yang baik. Berkaitan dengan duta khas yang sebenarnya utusan khas, segala ini adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi apabila kenyataan-kenyataan dibuat oleh mana-mana pihak sekalipun tanpa mengira utusan khas dan sebagainya, sudah tentu Kementerian Luar Negeri akan cuba dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahawa ianya memberikan imej yang baik dan cuba membetulkan imej Malaysia jika terdapat apa-apa kenyataan yang mungkin dapat mengelirukan negara-negara atau masyarakat antarabangsa. Batu Kawan, berkaitan dengan hak asasi dan isu di Singapura, ya saya sebagaimana disebutkan kita telah cuba membantu, dan saya boleh laporkan lagi bahawa selain daripada mula-mulanya Menteri Luar, kemudian Yang Berhormat Perdana Menteri, Duli Yang Mulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pun telah mengutus surat warkah kepada Presiden Singapura merayu supaya kes tertentu itu dapat kita
turunkan sekurang-kurangnya hukumannya ataupun dibebaskan. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih. Berkaitan dengan Human Rights Council sekali lagi, apakah plan Malaysia? Ini sekali lagi baik. Apakah platform untuk kita dan ahli-ahli parlimen? Saya harap jawatankuasa pilihan khas dasar luar negara yang sudah pun dipersetujui dan sudah pun dilantik saya dengar 8 ahlinya mengambil peranan dalam isu ini dan dalam pelbagai isu luar negara supaya kita dapat menjadikan keanggotaan kita dalam kes ini, dalam Human Rights Council ini benar-benar bermakna. Yang Berhormat untuk Timbalan negara. Menteri, Ya. dengan izin Tuan Pengerusi, ya. Boleh saya tahu bila mesyuarat pertama akan dipanggil, memandangkan kita ada jangka masa dalam 2 tahun ini untuk membuat pembaharuan dari segi hak asasi manusia, mungkin kita boleh mula dalam sidang ini juga. Mohon jawapan daripada pihak kementerian. Yang tu saya tidak tahu, Tan Sri Pengerusi, itu mungkin Perlu dilantik pengerusi dulu. Okey, tapi dia sudah wujud dan insya-Allah akan ibu bapa tak jumpa anak 2 tahun dah, itu pun sebenarnya usaha-usaha sebagaimana yang Berhormat Batu Kawan disebutkan, yang kita akan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, begitu juga isu pasport luar negeri, secara langsung kalau ianya sampai kepada maklumat kami, sudah tentu kami akan usahakan. Tapi itu kes-kes individu yang maklumatnya sampai. Tapi kalau secara umumnya kita akan kekal memberi kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Jabatan Immigration untuk membantu kes-kes seperti ini. Tentang Afghanistan, saya ambil perhatian dan sudah tentu apabila hanya kita berpuas hati bahawa pada dasarnya negara dan kerajaan pemerintah baru Afghanistan ini melaksanakan prinsip-prinsip yang biasa untuk sistem demokrasi, untuk hak asasi terjamin, barulah saya yakin isu-isu berkaitan dengan pengiktirafan itu kita ambil perhatian yang serius. Sebelum itu yang kita lakukan ialah dengan izin constructive engagement supaya kita dapat berhubungan dan menyuarakan pandangan kita kepada pemerintah atau pemimpin Afghanistan yang baru itu. Tentang Suhakam, saya akan pastikan apakah sebenarnya kedudukan Suhakam berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri dan kuasa kita. Selayang, saya ucap terima kasih memberi pandangan, cadangan dan pertanyaan juga berkaitan Afghanistan. Saya maklumkan tadi hubungan kita dengan Amerika Syarikat selepas apa yang Amerika Syarikat lakukan di Afghanistan. Kita secara umumnya, saya sebut awal-awal lagi, dan dalam hubungan kita dengan semua negara akan senantiasa menimbang dan memperhatikan. Dalam hal itu, mengambil kira kepentingan negara kita, ekonomi negara kita sebagainya, kita akan cuba memastikan bahawa perbezaan pandangan politik dan sebagainya itu seboleh-bolehnya tidak menjejaskan kedudukan dan hubungan ekonomi kita. Kerana ini juga perlu kita lakukan. Berkaitan dengan Jepun, amaran tentang siasat, kita tidak ada maklumat itu, oleh sebab itu kita tidak memberikan apa-apa amaran kepada rakyat kita. Berkaitan dengan peranan ASEAN, Malaysia, kita sebutkan tadi, kita akan terus bersama-sama ASEAN. Kanga banyak poin, saya pandang baik, cadangan yang baik, peranan kedutaan dalam pilihan raya. Ini SPR akan maklumkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Saya dimaklumkan dalam pilihan raya ke-13 sebelum lalu dilakukan proses yang amat-amat teliti dan belanjanya tinggi untuk proses mengundi oleh warga di luar negara. Tetapi apa yang seterusnya akan berlaku, sama-samalah kita harap supaya SPR memberikan, sebab ini di bawah SPR, kedutaan hanya membantu. Berkaitan dengan beberapa yang lain, laporan Suhakam di Parlimen, sekali lagi saya akan cek itu, perjanjian-perjanjian, ini proses ongoing. Protokol tentang Korea Utara, kita tidak ada hubungan diplomasi dah sekarang ini dan kita akan memerhatikan apakah yang akan berlaku seterusnya. Tentang Jorlun yang akhir sekali, yang berhormat, tentang CPTPP, KL Summit, Langkawi Dialog. KL Summit itu sebagaimana kita maklum, walaupun semasa Yang Berhormat Langkawi menjadi Perdana Menteri, ianya diumumkan secara resminya sebagai suatu program bukan resmi kerajaan atau Kementerian Luar Negeri. Jadi saya harap di kalangan pemimpin yang ada di sebelah sini dan sebelah sana boleh kalau berminat untuk meneruskan program ini. Langkawi Dialog saya setuju adalah program yang baik dan saya secara dalam kementerian pun akan memastikan bahawa
program seperti ini, nama dan sebagainya terpulang, diteruskan, dan kita ada di bawah sebagaimana Yang Berhormat maklum, Malaysian Technical Cooperation Program antaranya untuk membantu negara-negara Afrika dan dunia ketiga untuk sama-sama kita bangunkan itu. Tentang negara-negara berkecuali, kita aktif di dalamnya. Tentang diplomat dan VVIP, ini pada umumnya bukanlah dasar ataupun SOP pegawai-pegawai kita, tapi kalau ada kes-kes yang khusus yang boleh saya dimaklumkan, saya akan cuba pastikan bahawa yang penting bagi semua diplomat kita ialah tugas diplomasi dan sebagai diplomat dan bukan yang lainnya. Tentang kebudayaan itu Yang Berhormat Menteri Luar pagi tadi dalam MQT telah pun memberi penjelasan tentang lantikan-lantikan ini. Tentang watikah penyerahan telah dilakukan pada 10 November yang lalu. 13 duta-duta baru luar negara telah menyerahkan watikah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ianya terpaksa ditangguhkan beberapa kali kerana masalah COVID-19 dan kebimbangan kita tentang ianya dapat dijadikan tempat jangkitan. Begitu juga duta-duta Malaysia keluar negara pun dihimpunkan beberapa belas orang, dan itu pun ianya diberikan watikah pelantikan untuk keluar negara secara online sahaja dan bukan di Istana Negara kerana masalah COVID-19 ini. Bangunan-bangunan kedutaan dalam bajet untuk 2022, kita ada lebih kurang 11 projek untuk menambah baik ataupun meningkatkan keadaan bangunan-bangunan kita di luar negara, kedutaan kita. Yang lain tentang kedaulatan negara dan isu-isu yang berlaku, itu suatu pandangan dan teguran yang kita ambil dengan positif. Bagaimana kita sama-sama dapat memastikan bahawa kedaulatan negara kita dijaga dalam kes-kes sebagai contoh yang Yang Berhormat berikan tadi. Padang Serai memberikan cadangan-cadangan hubungan dua negara, hubungan dua hala, pelbagai hala dan sebagainya. Itu sudah tentu pandangan yang kita beri perhatian dan menjadi tumpuan tugas Kementerian Luar Negeri adalah sebagaimana yang Berhormat Padang Serai sebutkan itu. Saya fikir lebih kurang itu saja Tan Sri Pengerusi yang dapat saya jawab. Kalau ada lagi yang tak terjawab, sila maklumkan dan kita akan beri secara bentuk bertulis. Terima kasih, Nazri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebelum saya